No one to mislead. This is all you need. Be your everything, and I'll be your everything. Hai, Assalamualaikum. Ayo, apa khabar? Selamat sejahtera. Sekejap Okay, Alhamdulillah jumpa lagi kita dalam sesi Lalili Live. First kali saya nak ucapkan terima kasih pada yang join. Thank you Glow, tag ramai pula orang tu. Belakang ada apa? Iklan sekejap. Tak apa. Tu Akil lah tu, dia nak manja. Okay, Akil kejap nanti ayah. Tadi dia manja dengan ayah dia sekejap. Thank you Link, Glow, siapa yang dah masuk, thank you so much. Okay, dia nak masuk. Dia tak perasan tadi saya buat live. Lepas tu bila saya keluar ambil barang sikit baru dia perasan. Okay, so apa khabar korang? Saya minta Sal tolong tengokkan lah. Okay, so macam mana? Okay, lama gila babe saya tak buat FB live kat sini. So thank you so much pada yang join. Okay, hari ni Alhamdulillah macam-macam jadi sebenarnya tapi that's why saya rasa sebenarnya ada orang tanya tadi. Ada orang mesej saya. Dia tanyalah macam mana baby tersumbat ni boleh ke baby tersumbat pula. Baby hidung tersumbat. Sekejap saya tutup. Link sihat Alhamdulillah. Sekejap ya. Okay, Link macam mana Link? Family okay? Link ni Sabah thank you Link. Sudi komen. Alright. Sabah pula, Sarawak. Sorry. Okay, right. Saya rasa kita boleh start lah Thank you so much. Saya tak nak ambil masa banyak tapi malam ni topik ni penting. Sebab topik ni saya yakin as korang lah especially kalau sesiapa yang dalam misi untuk bantu mak ayah yang ada masalah anak batuk berkahak sesama, kita kena tahu apa benda yang seorang parent boleh buat So especially kita ni parent, dan topik ni sangat dekat dengan hati saya sebab benda tu berlaku dekat saya lah. Benda tu berlaku kat saya. Anak Alhamdulillah dah 3 orang. Belum ada plan nak tambah lagi. Dan kita orang lalui macam-macam benda yang menyebabkan kita orang try macam-macam benda Okay, thank you Link. Share pula, tag kawan-kawan. Okay, so first kali kita kena faham lah baby ni kalau especially umur 6 bulan ke bawah, dia orang sangat mudah senang untuk rasa hidung tersumbat. Sebab apa? Sebab dia punya organ badan sebenarnya budak-budak ni saya tak naklah cerita sains sangat tapi nak beritahu budak-budak ni dia belum fully develop. Dia punya organ belum fully develop. Sebab tu kita dalam misi yang penting ni. Sebab apa? Saya dah lalui benda tu. Bawa anak pergi nap. Macam-macam lah kita buat sampai kita rasa putus asa. Cakap tak boleh memang benda ni adalah normal. New normal yang kita kena accept je. Tapi sebenarnya barulah saya tahu setelah sekian lama episod-episod pergi hospital, pergi klinik, pergi jumpa doktor, cari tips petua tu, Facebook, YouTube, Google semua, barulah kita tahu rupanya ada solution kan. Tapi malam ni saya nak cerita pasal alternatif 5 benda yang kita boleh buat. Maksudnya bukan satu je cara tau, ada 5. Dan kalau korang okay, korang sporting, saya bagi lebih. Okay. Dan kalau anda orang seller pun kena tahu benda ni. Sebab kadang-kadang orang tak nak tahu. Tapi tujuan kita macam ni tau. Kalau kita adalah agent, dropship kan, yang buat bisnes e-wallet ke, bisnes apa-apa bisnes, kita kena tahu apa masalah yang kita nak selesaikan. Okay, so malam ni saya nak bantu parent yang ada masalah anak ataupun baby. To be specific, saya nak lebihkan kepada baby 6 bulan ke bawah. Kenapa? Nanti saya beritahu kenapa. Okay, right. So bila korang ready ke ni? Boleh Boleh saya sambung? Cuba komen sikit. Okay, alright. So macam ni tau. Nombor 1, dia banyak-banyak cara tau. First kali saya nak beritahu kalau anak ada demam, hidung tersumbat, first kali, kalau untuk first parent saya cadangkan korang pergi jumpa doktor. Belajar. Kadang-kadang itu pun knowledge tau. Bila kita jumpa doktor, sebab tu kalau parent yang anak dia dah ramai, dia tak payah pergi hospital pun tahu dah. Dia dah faham benda tu dan dia dah tahu flow-flow tu. Tapi kalau parent yang baru, that's okay. Saya cadangkan korang pergilah belajar jumpa doktor.
dengar apa doktor cakap kan. Daripada situ korang akan belajar banyak benda. So tak semestinya doktor lah. Kalau pergi kat internet ke YouTube ke, mungkin ada banyak benda kan yang kita boleh belajar. So satunya adalah malam ni. So nombor 1, bila anak kita ada apa, hidung tersumbat. Ini saya memang buat first dulu masa Amar tu kita orang tak tahu, tapi lepas tu kita tahu. Dia ada satu alat. Alat tu saya tak tahulah apa nama dia, macam-macam brand. Tapi kita panggil alat sedut lendir, ataupun alat sedut ni yang dekat hingus. Dia ada tube dan dia ada satu apa, bekas kat tengah tu. So apa yang berlaku adalah dia ada 2 jenis. Satu yang memang pump, kita pump, lepas tu yang satu tube lagi tu letak kat hidung baby. Ada siapa tahu tak apa nama benda tu? Saya pun tak tahu nak sebut. Tapi yang saya tahu benda tu alat sedut hingus lah, alat sedut hingus. So satu tangan ni kita pump, satu lagi letak kat hidung baby. Lama-lama bila pressure dia rendah, dia akan menyebabkan tube yang dekat hidung baby tu dia akan sedut. Sedut, jatuh. Tapi kadang-kadang apa tahu? Pump ni dia terlampau kuat. Ada juga pump yang kuat. Lagi-lagi kita buat laju, baby sakit. Baby akan sakit kalau benda tu terlampau kuat. Pressure tu akan kuat. So, that's why ada juga jual yang kita kena sedut lah. Korang jangan risau. Jangan risau. Kalau sedut benda tu pun, dia tak akan terminum sebab dia akan ada masuk ke botol bawah tu. So, sedut, dia lebih lembut lah. Lebih lembut, so dia akan tarik. Tu boleh membantu. Dan dia sangat membantu juga sebenarnya dulu. Sebab apa? Sebab bila anak-anak ni, diorang tak pandai hembuskan hingus, tak pandai keluarkan hingus kan. So kita kena bantulah. So as parent, kena belajar benda ni, kena tahu, jangan tak tahu. Okay. Kadang-kadang kita kalut, terus pergi hospital apa semua, kadang benda tu sikit je. So that's why saya cadangkan kalau korang ada anak ataupun baby, especially 6 bulan ke bawah, cuba pakai alat sedut lendir tu. InsyaAllah benda tu boleh membantu, seriously. Tapi tak semua benda dia boleh bantulah. Ada masa kahak pula, hingus tu terlampau kuat ataupun keras, dia tak cukup cair. Apa nak buat kalau macam tu? Sebab ada hingus yang tersumbat cair, so korang senang lah nak sedut. Tapi kalau hidung tersumbat, lepas tu dia macam tak berapa cair, apa saya cadangkan, step nombor 2, kita boleh cuba saline water. Saline water. Saya tak pasti Sterimar. Korang pernah dengar tak Sterimar? Cuba ages dia. Siapa tahu Sterimar tu apa? Sterimar. Saya tak tahulah dia sama ke tak, tapi dia macam kita hembuskan masukkan cair saline. So dia akan mencairkan hingus-hingus dalam dia punya baby punya hidung lah. Dia akan cairkan, so dia senang nak keluarkan. Sebab itu boleh budak tak reti hembus hingus. So kena buat benda tu, letak saline water. Saya dengar ada orang boleh buat sendiri saline water tu. Dia buat pancuhan sendiri, tapi saya tak cadangkan lah. Saya cadangkan better beli yang dah siap bancuh. Dia ada saline water yang memang dalam tube. Bagi macam tu pun ada Sterimar. Sterimar saya rasa berkesan lah, tapi saya dah lama gila tak pakai. Saya pernah pakai sekali je. Itu pun lama dulu lah. Saya tak ingat lah bentuk dia macam mana. Tapi somewhat benda dia macam masuk ke hidung. Lepas tu dia ada corong situ. Itu Sterimar. Siapa pernah try Sterimar sini? Cuba komen. Sterimar. Benda ni saya rasa viral juga dulu. Tapi lepas saya ada better alternatif, saya tak pakai lah Sterimar tu. Okay. Okay tak? Setakat ni. Okay. So tu baru tips nombor 2. Okay. Tips nombor 3. Kalau korang tak ada bajet nak beli alat tu, ataupun tak ada bajet nak beli saline water, Sterimar ke apa ke, boleh juga try dengan wap panas. Benda ni orang besar pun sama juga, boleh juga. Dia macam tak siapa pernah pergi sauna. Sauna kan ada asap-asap wap panas tu kan. So benda tu bagus juga sebenarnya. Dia boleh kita gunakan untuk baby-baby tau. Macam mana, tapi janganlah ambil bekas air panas terus direct letak kat muka baby. Bahaya tu. Bahaya tu. Apa saya cadangkan, kalau kat rumah ada water heater kan, buka yang paling panas, biarkan air tu mengalir kan, nanti dia akan wap-wap tu akan naik kan. Tutup pintu bila air rapat-rapat ke apa ke, duduk dengan baby, bersauna lah kat situ. Kalau korang ada kan sekarang kan orang ada macam kotak sauna tu kan, macam sumur sauna apa tu pun mungkin boleh. Saya tak pernah try lah, tapi mungkin boleh gunakan benda tu.
Tapi kalau letak baby dalam tu, boleh lemas. So tak boleh. Kita macam letak sikit. Mungkin letakkan badan dia je. Okey juga kan. Sebab hari tu Sal ada beli sumo sauna. Pakailah. So okey lah. Tapi saya ni tak reti sangat nak pakai benda tu kan. Tapi dia boleh lah membantu. Kalau korang ada baby-baby yang tak boleh nak keluarkan kahak apa semua tu, try gunakan wap panas. Kita nak wap bukan air panas. Saya ulangkan korang guna air panas dah. Saya pula yang kena nanti kan. So bukan guna air panas, tapi gunakan wap panas untuk cairkan kahak-kahak yang dalam badan dia tu. Sebab mungkin sejuk kan. So benda tu at least boleh membantulah. Tapi seberapa berkesan tu pada saya yang saya pernah try dulu, macam tak berapa sangat. Sebab mungkin Amar dulu dia punya tu level tinggi. Dia kalau yang level tinggi susah. Korang pernah tak ada pengalaman tu? Buat wap panas letak kat baby, tapi benda tu tak, bukan cakap tak berkesan, mungkin tak cukup lama ataupun tak cukup panas, wallahualam, saya tak tahu. Tapi it's one of the way ikhtiar yang kita boleh try lah. Okay, tu nombor 3. Okay tak ni? Kena tahu kalau korang jual e-wallet ke seller yang berkaitan lah, tak kisahlah apa produk yang berkaitan dengan baby, kena tahu benda ni. Apa benda yang kita boleh buat supaya baby tu boleh bebaskan diri daripada hidung tersumbat. So itu tugas parent kan. That's why parent kena belajar juga bukan dapat baby je, tapi kena belajar. Okay, so seterusnya nombor 4, apa yang kita boleh buat ialah kita gunakan pelembab udara. Pelembab udara ataupun panggil apa tu, humidifier kot. Yang kan selalu kan jual kat Shopee apa semua tu, keluar aromaterapi apa semua kan, pun boleh. Pun boleh try benda tu. Tapi macam saya cakap lah, ini tips-tips yang orang share. So berkesan atau tak, yang ni saya tak pernah try. Tapi korang boleh cuba try, gunakan. Sebab yang saya tahu, saya try tapi bukan tak ada baby. Saya nak test pun tak boleh. Tapi korang kalau yang ada baby mungkin boleh try. Sebab dia akan menyebabkan hidung baby tu lebih lembab. Dia bila dia lembab, dia tak kering, dia tak mudah panggil apa, irritate, dia tak mudah macam gatal. So hidung dia lebih lancar, So that's why tu function dia lah. Kenapa kita kena pakai air humidifier tu. Boleh letak kat bilik tidur. Kalau baby ada bilik sendiri pun boleh letak kat bilik dia sendiri. Ataupun nak panggil dia diffuser kot. Macam hari tu saya pernah nampak Glow ada buat, apa nama benda tu, free gift kan, free gift diffuser. Tu pun boleh bantu sebenarnya. Apa nak letak dalam tu, kadang-kadang diffuser kan dia ada air. So saya cadangkan personally. Yang saya dah try bukan untuk baby, tapi untuk orang dewasa saya dah cuba. Saya letak air wallet. Benda ni senang je. Korang just letak a few titik. Kalau yang kecil tu letak setitik pun dah cukup. Tapi kalau nak lagi pekat, letak 2-3. Letak benda tu dalam diffuser tu, biar benda tu lalu keluar dengan udara tu. So dia akan menyebabkan udara tu lagi segar. Bestnya bila buat macam tu, korang tak payah susah. Sebab dah on diffuser, benda tu bergerak sendiri the whole room. Tapi kalau bilik besar, saya cadangkan belilah diffuser yang besar. Kan diffuser yang kecil kan cenonek je, unless nak letak betul-betul depan hidung. Macam yang kecil tu boleh lah letak depan hidung. Kalau baby kan, dia kan duduk dalam baby cot ke apa ke, boleh letak kat baby cot dia. Supaya udara keliling dia tu ada benda tu. So dia tak nak dia akan bau. Kenapa saya cakap air wallet? Air wallet ni dia macam ni lah saya cakap. Kita kan, saya pernah try dulu tau. Kita orang pernah try banyak minyak telon, minyak apa tu nama dia, UE. Ini personal experience lah. Kita orang try, tapi benda tu tak jalan. Saya tak tahu kenapa tak jalan. Amar lah, kita orang start dengan Amar, benda tu tak jalan. So kita orang keep on cari. Dan bila kita orang cari, secara tak semena-mena, macam tu lah, kita jumpa air wallet ni. Dulu kotak dia lain. Kotak pula, botol dia warna putih. So sekarang botol dia dah warna hijau. Dia dah transform kan. So bila kita orang guna benda ni, alhamdulillah, dengan izin Allah. So Amar punya, kita orang pakai sebenarnya lebih kurang 3 hari macam tu lah. Masa tu dia dah besar lah, sebab kita orang tak tahu. After dia dah masuk tadika baru kita tahu. So kita pakai. Dan dia punya sesama dia, dulu dia memang sangat banyak meleleh lah. So sesama dia lega. So bila sampai dekat part Akil dengan Sofia, yang nombor 1 dengan nombor 2 dengan nombor 3, kita orang dah start pakai benda ni. Alhamdulillah. Benda tu memang tak ada.
Memang tak ada. Semua alhamdulillah tak pening lah, tak pernah lagi kita orang bawa Sofia pergi ambil nap ataupun pergi jumpa doktor habis ubat sesama. Alhamdulillah setakat ni. So that's why saya sangat cadangkan kalau korang ada diffuser, masukkan benda ni dalam diffuser tu supaya udara yang best, udara segar, sebab dia ada satu function dalam ni yang boleh mencairkan kahak. Apa? Nanti saya cerita apa function dia yang boleh mencairkan kahak. So that's why saya cadangkan kalau korang yang nak beli humidifier, tak payah susah beli aromaterapi kan, ada macam-macam pewarna pula, banyak perisa kan. Ada perisa vanilla lah, lavender lah, garden lah, ocean lah, tak payah. Cukup letak benda ni je pun akan segar. Okay. Okay, alright. So korang okay ke ni? Saya nak minta tolong kalau tu bantu saya untuk apa, share pada video ni pada kawan-kawan yang especially yang new mothers. Yang tak pernah ada baby. So ni first time ni ada baby ni. So korang share dengan dia. Mana tahu disebabkan korang share ni, benda tu dapat bantu dia menjimatkan masa dia daripada pergi hospital, pergi klinik, ambil emergency leave, stres lagi, tak boleh tidur malam. So tolong share pada diorang, mak-mak, ayah-ayah kat luar sana yang ada masalah anak batuk berkahak dan sesama hidung tersumbat. So gunakan benda ni. InsyaAllah saya sangat yakin lah, kalau kita try, kita cuba betul-betul, kita akan dapat rasa nikmat dia lah. Nikmat dia. So korang jangan risau. Jangan risau kalau korang ada masalah macam tu. Yang tengah tengok video ni, dengar sampai habis. Dengar sampai habis. Sebab apa saya nak share benda ni? Benda ni sangatlah membantu. Boleh okay, sekejap. Sekejap saya tengah. Kejap. Okay, alright. Okay, so itu nombor apa? Nombor 4. Okay, last kali nombor 5, apa yang korang boleh buat. Ini pun saya buat dulu. Tapi benda ni seksa sikit, susah sikit. Sebab apa? Sebab kalau skill tu tak cukup power, korang akan dapat hasil yang tak cukup best. Apa skill dia adalah percussion. Siapa pernah main alat muzik, kompang ke, apa panggil tu? Bongo ke kan? Itulah nama dia percussion. Cara percussion ni ada cara bukan just ada baby korang tepuk pam. Tak, memang bukan, tak, dia bukan macam tu. Okay, so percussion tu tangan tu dia kena tekuk macam ni tau. Dia kena ada panggil apa, ruang udara. Dia bukan macam ni flat. Tak, ini kalau korang tepuk pedih. Goyang. Dia kena flat macam ni. Ada ruang, kena tepuk slow 5 kali, tak silap saya 5 kali tepuk 1 2 3 4 5. Sambil urut, urut macam ni. Dia kena tolak sini. Kena buat dekat, kalau tak ada baby lah depan saya ni, kan kepala dia kan, kita kena, ni kan baby, macam mana ni kan baby kan. Okay, bayangkan baby punya kepala ni. Okay lah, macam ni lah. Okay, tak berani ke. Ni baby, ni kepala baby. Ni okay. Okay, betul lah, ini baby. So ni kepala dia, ni kira kepala depan atas kan. So kita kena baringkan dia, pusingkan macam ni, lepas tu buat kat belakang dia. Okay, buat kat belakang dia, buat percussion dekat belakang tau, bukan kat depan, kat belakang dia. 2 3 4 5. Lepas tu biar lama sikit. Lepas tu buat lagi, buat ulang-ulang. Tapi ada baby yang tak boleh, dia tak suka macam tu, dia nangis lagi teruk dan makinlah teruk hingus dia. Ada juga macam tu, tapi korang try dulu. Sebab teknik percussion ni, kalau korang pergi hospital ke klinik pun sama, dia akan ajar benda yang sama. Dia akan cakap, okay, cik try buat macam ni ketuk tu, ataupun kita panggil cupping. Cupping macam tu, buat dekat baby dah lari lah. Okay, biar macam ni. Kalau korang ada baby boleh try terus kat rumah. Tapi satu syarat, jangan buat lepas dia habis minum susu. Kalau dia habis minum susu memang muntah habis lah. Ni ke sini. Saya bukan doktor tapi itulah pengalaman kan. So buat dekat belakang baby tu cupping. So jangan buat lepas minum susu sebab nanti dia muntah. So bagi dah perut dia okey semua kan, barulah kita buat cupping ni. Cupping pula, apa panggil, percussion ni. Okay, so itu adalah tips nombor 5. So saya rasa korang okey tak ni? Ke nak saya bagi tips ekstra ni?
Ni kena tahu sebab kalau kita ada anak, kalau tak tahu ni sedih. Sedih lah sebab apa? Sebab anak tu lah yang sakit. Kita lah yang terpaksa ulang-alik pergi jumpa hospital, jumpa doktor kan. Saya nak beritahu. Kalau pergi klinik, anak 6 bulan ke bawah tak ada ubat Tak ada ubat. Kalau doktor yang bagi ubat tu, hati-hati dengan doktor tu. 6 tahun ke bawah dia sangat sensitif sebab dia orang hanya sebenarnya boleh minum susu baby. Susu baby je lah. Susu baby ataupun susu formula lah. Itu je. Jangan bagi minum air kosong. Jangan minum budak-budak baby tak boleh Kan ada juga orang yang macam-macam lah bagi madu lah. Itu semua tak boleh. Madu ni saya pernah dengar ada satu bakteria dalam tu yang boleh menyebabkan baby keracunan. So jangan bagi baby madu. Orang besar tak apa. Dia jadi penawar. Tapi baby tak boleh. Sebab dia punya organ belum fully develop. Saya 60% je fungsi baby yang 6 bulan ke bawah yang dah develop. Sebab tu dia tak boleh nak proses mucus, kahak-kahak dalam badan dia. Tak boleh. So parent kena tahu benda ni. Okay. So saya bagi tips nombor 6. Cuba komen nombor 6 situ. Cuba komen, ada tak orang kat sini? Cuba komen nombor 6. Okay. So nombor 6 apa kita buat? Saya panggil urutan T. Urutan T. Okay, ini untuk hidung bayi tersumbat Okay, saya pun tak ada baby kan. So saya patutnya kena ambil akil juga patutnya. Okay, bayangkan okay. So inilah ni baby Okay. Ni muka baby. Ini hidung dia. Ini hidung dia lah. So ataupun ni lah AO lah. Benda besar sangat. Okay, bayangkan ni hidung baby. Ni yang muncung ni hidung baby. So ini tak boleh juga. Okey lah macam ni. Saya lah senang jadi model. Okay. So buat urutan T. Macam mana T? Daripada sini ke sini. Kita urut baby, urut sini. Lepas tu urut ke bawah hidung. Tapi satu saya nak bagi tahu, bukan urut kosong. Tolong letak something, letak minyak ke apa ke kalau tak baru ada kesan. Dia boleh juga letak tanpa minyak, tapi keberkesanan tu mungkin tak seberapa sangat lah. So ambil air wallet, just sapu 1 titis pun cukup, 1 titis, terus letak kat baby punya ni, panggil apa bawah dahi berhampiran dengan bulu kening dia, atas bulu kening dia, sapu sini dan sapu dekat hidung. Sapu, buat kerak. Dan tak semestinya buat benda ni masa dia dah sesema ataupun ada hidung sumbat. Sebelum berlaku pun tak apa, lagi bagus. Sebab apa, benda tu kita dah buat. Ini petua dan petua ni saya beritahu terus terang memang berkesan. Sejak belakang tu ada iklan. Ada cubaan nak masuk. Saya terpaksa tutup. Kalau tak nanti biasalah kan. Habis lambat lah. Okay. Okay. So letak dekat sini hidung, buat bentuk T. Korang okey ke ni? Okey ke ni? Cuba komen sikit. Atau juga korang ni okey ke tak? Ataupun suara saya dengar ke? Clear ke suara hamba ni, clear sangat ke ataupun tak clear? Kalau clear cuba komen clear. Ada ke tak ada ni? Okay. Alright. Boleh so ambil e-wallet. E-wallet ni nak dapat kat mana? Kita ada ramai sangat ejen e-wallet. Alhamdulillah setiap negeri. So korang tengok yang dekat komen-komen tu, yang tengah view ni pun diorang pun adalah ejen e-wallet. So minta tolong semua ejen-ejen tim Laleli. Tak kisah korang daripada tim mana. Cuba komen kat bawah tu. Tunjuk korang punya link kedai. Link kedai cuba. Link kedai ataupun macam ni, letak nombor telefon pun tak apalah. So siapa yang nak boleh dapatkan daripada diorang. Okay, alright. Dengar, thank you. Siapa yang nak dapatkan e-wallet boleh contact diorang. So agent, dropship ke apa ke, korang tulis nombor telefon yang nak dihubungi lah. Yang boleh dihubungi, yang tak boleh dihubungi jangan bagi. Yang boleh dihubungi letak kat bawah supaya orang yang tengok video ni mak ayah. Especially mak ayah yang ada anak 6 bulan ke bawah diorang ni mencari-cari tau. Diorang mencari-cari macam mana saya mencari dulu. Macam itulah diorang pun sama. So korang letak nombor phone, insya-Allah ada rezeki orang kontak. Rezeki lah dan kita dapat sebar lagi banyak manfaat. Okay? Okay, boleh boleh. Boleh tak ni? Boleh ke? Boleh. Okay. Alright. So itu urutan T. Okay. Boleh setakat ni. Dan lagi satu. Saya teringat satu extra tip juga. Ini saya buat jugalah. Ini pun saya dapat daripada doktor. Masa dulu
masa siapa, saya tak ingat lah masa siapa kan. Tapi doktor cakap macam ni, bila baby ni, masa sesama lah especially, bila dia nak tidur, tinggikan kepala dia. Kadang-kadang kita duk biar juga baby tu ataupun kita terbalikkan, tak bahaya. Bahaya terbalikkan baby tidur meniharap, bahaya. So apa yang kita boleh buat, tinggikan kepala dia supaya hidung dia punya sesama tu tak tak tersumbat makin dalam lah. Sebenarnya bukan baby je, kita pun sama kan. Kalau kita dah sesama, kita pun tak nak tidur, kita nak tidur tinggi-tinggi supaya sesama tu jatuh ke bawah. So sama juga dengan baby. Pastikan bila baby tu nak tidur, tinggikan kepala dia. Masa bagi susu ke apa ke, tinggikan kepala dia supaya dia boleh turun ke bawah. Benda ni akan elakkan baby sesak nafas ataupun tak boleh bernafas langsung. Kita sapu-sapu juga walid, tapi cara nak positionkan baby pun penting. Right. So itulah apa yang saya nak share malam ni. Okay. So setakat ni korang okay ke? So benda ni please share. Kalau korang agent ke dropship ke, boleh juga. Buatlah FB Live macam ni. Share pada diorang apa benda yang mak ayah kena buat bila anak ada masalah hidung tersumbat. Hidung tersumbat dengan sesama lah, bukan tersumbat dengan Lego ke apa kan, bukanlah. Hidung tersumbat dengan sesama. Okay. So ingat apa yang saya share tadi, jangan bagi madu kat baby, jangan bagi air kosong kat baby. Baby ni adalah dia belum fully develop, dia tak boleh proses benda tu. Juga jangan bagi ubat. Sebelum korang pergi kat farmasi beli ubat sendiri, jumpa doktor dulu. Selalunya saya beritahu terus terang, doktor tak akan bagi ubat. Unless saya tak tahulah, mungkin ada certain cases yang doktor rasa perlu dan dia bagilah, tapi elakkan benda tu. Okay. Dan juga banyak pula dan juga saya ni. Dan juga kan, kalau ada baby kat rumah, tolong elakkan daripada asap. Especially asap rokok. Asap rokok sangat-sangatlah bahaya untuk baby. Baby tu tak berdosa. So jangan sia-siakan kesihatan baby kita dengan asap rokok. So kalau korang pergi shopping kompleks ke ataupun kedai makan lah, nampak orang merokok, ada dua choice. Satu, cari tempat lain, ataupun nombor dua, bagi tahu tuang kedai. Jangan direct pergi kat perokok tu. Sebab apa, kadang-kadang biasalah nanti dia sentap, ngamuk pula kan. Tapi ada juga yang okey. Saya pernah tegur a few lelaki kan yang isap rokok. Okay cik, sorry. Macam tu okey. Dan ada juga yang melawan, pernah juga. Tapi saya ingatkan, kalau isap merokok kan tempat awam, especially lah tempat makan, ada baby apa semua tu, boleh kena denda. Kalau tak silap saya, 10,000 ke 3,000, saya tak tahu. Bukan perokok je, owner kedai pun sama. So kalau korang nampak, tak kisah, report je. Sebab kita tak nak merokok ni, sebab dia akan menjejaskan generasi kita. Okay. So sayangi keluarga kita, elakkan asap rokok, insyaAllah life kita akan lebih bahagia. Amin. Okay. So saya rasa itu saja. Terima kasih korang yang join daripada awal sampai habis. Saya minta maaf lah kalau ada tersalah kata, tersilap tutur bicara, dan saya harap korang dapat sesuatu. Okay. So jumpa lagi, dan jangan lupa, kalau korang tak tahu nak beli dengan siapa, boleh tengok dekat komen-komen bawah ni, siapa yang letak nombor phone diorang, korang boleh contact untuk dapatkan e-wallet. Setiap negeri ada. Dan katalah dia duduk dekat Sarawak, korang duduk dekat Pahang, that's okay, boleh post, tak ada masalah. Okay. Alright, so itu saja daripada saya, Hasnul Lalili, #sihatkanshop, #Millionaire Hustlers. Kita jumpa lagi.